ni. Ini sifat salbiyah ni. Sifat yang kita tidak boleh mengerti maksudnya kecuali dengan menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Baru kita boleh faham maksud bersalahan. Baru kita boleh faham maksud bersalahan Allah dengan segala sesuatu yang baharu. Apa maksud bersalahan Allah dengan makna tidak serupa dengan segala sesuatu yang bersifat baharu. Masih wallah tu, selain daripada Allah tu semuanya bersifat baharu. Manusia, binatang, tumbuhan, haiwan, perkara yang nyata, perkara yang gaib, syurga serta nikmatnya, neraka serta serta azabnya, semua itu bersifat baharu. Semua itu makhluk Allah. Gerak diam kita juga baharu, segala sifat yang ada pada kita juga baharu, akal fikiran kita baharu, ilmu kita baharu, iman, kufur, taat, maksiat, itu semua masuk dalam perkara yang baharu. Jadi Allah ni sifat dia tidak serupa, tidak menyamai dengan segala sesuatu yang baharu, tidak serupa pada segala pihak, pada segala sudut. Kita nak congakkan bagaimana, kita nak khayalkan bagaimana, tetap tidak ada yang menyamai dengan Allah. Terbayanglah macam mana, datanglah lintasan dalam hati begini dan begitu, tidak menyamai dengan Allah. Sehebat mana pun yang digambarkan, contoh sehebat apa pun, sepelik apa pun yang digambarkan dalam hati kita, dalam zihin kita oleh syaitan contohnya, sesungguhnya tidak menyamai dengan Allah. Jangan nanti kita tergambar, terbayang benda pelik-pelik, kita kata wah ni dah Allah Ta'ala. Duk zikir ratus-ratus ribu, ngaji tak mau. Ngaji tak mau, zikir ratus-ratus ribu, nampak terang cahaya, bukan main terang, bukan main dahsyat pancaran cahaya, lalu dia kata ni Allah ni. Dah, itu pening nama dia. Itu pening, bukan Allah tidak menyamai dengan segala sesuatu yang baharu. Pegang tu baik-baik, pegang tu kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Sepelik apa pun, kita himpunkan segala akal-akal orang yang cerdik, bijak, pandai dalam alam ini untuk menkhayalkan Tuhan tu bagaimana, tetap tidak ada yang menyamai dengan Allah. Jaga baik-baik. Besok kita nak mati tu macam-macam yang datang. Nak mati besok macam-macam yang datang nak merosakkan akhir. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak kenal sifat Allah, boleh jadi barangkali seseorang itu akan terima. Dah tak tahu. Tak tahu sifat Allah bagaimana, tak tahu. Kemudian syaitan untuk membisikkan, menghayalkan, menggambarkan benda yang pelik-pelik, barangkali seseorang itu akan percaya sebab dia tak tahu. Barangkali kot ni Tuhan kot. Tak mustahil kan? Sebab tu bila kita mengetahui, mengenal sifat-sifat Allah dan yang mana bukan sifat Allah, datanglah bisikan macam mana pun, insya-Allah barakah daripada ilmu dan kefahaman kita tadi, kita boleh tahu ini bukan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Dia faham tu? Kalau kita tak tahu, nanti bertukar je. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad. Wajib pada syarak. Apa arti wajib pada syarak? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang berakal, yang baligh, yang sampai seruan agama Islam, yang boleh mendengar dan boleh melihat, itu mukallaf. Wajib atas mukallaf, Allah perintah sebagai perintah suruhan yang putus, yang muktamad. Surat menyurat tidak dilayan. Siapa pun bila Allah perintahkan wajib, maka dia mestilah kena buat.
Wajiblah dia bagikan masa supaya dapat menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya Allah, bukan menanti masa lapang untuk membuat kewajipan. Banyak kita tunggu masa lapang untuk nak buat benda wajib. Ni salah. Ini kesalahan, ini kesilapan kita yang sangat besar. Contohnya mana? Belajar fardu ain. Ni kitab yang kita ngaji ni fardu ain. Ilmu yang tak dapat tidak mesti dipelajari oleh setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beragama Islam, wajib belajar. Kecuali dah lepas, kecuali dia dah pandai, kecuali dia dah alim bab tauhid, bab akidah tu lain. Dia tak wajib belajar kan? Bagi orang yang tak pandai lagi, wajib belajar. Maka dia tak boleh bagi jawapan gini, nanti ada masa lapang saya akan ngaji tauhid. Tak boleh. Nanti ada masa lapang saya akan ngaji tauhid. Tak boleh. Wajib kita memberikan masa untuk belajar tauhid, tasawuf, fiqh dan tajwid. Bukan nanti masa lapang saya belajar berdoa. Salah tu. Kalau nanti masa lapang saya pergi dengar ceramah-ceramah umum, itu lain. Kerana itu fardu kifayah. Nanti ada masa lapang saya pergi dengan ceramah-ceramah umum Isra' Mi'raj ke apa ke, tak apa. Tapi kalau nanti masa lapang saya pergi ngaji fardu ain, itu salah. Boleh tak kita nak kata nanti masa lapang saya sembahyang zuhur? Boleh? Nanti masa lapang saya sembahyang zuhur. Nanti masa lapang saya sembahyang asar. Kalau ada masa lapang nanti saya sembahyang asar. Boleh? Dah, kita wajib memberikan masa supaya dapat menunaikan sembahyang zuhur, asar dan sebagainya. Bukan nanti masa lapang. Dan perkara wajib ni bukan sahaja sembahyang, bukan sembahyang je wajib. Fardu ain wajib, tapi banyak kita yang silap, yang tak faham. Itulah sebab akibat daripada tak nak dengar, tak suka nak dengar kuliah, tak nak dekatkan diri dengan ceramah, dengan kuliah. Kita tak tahu mana yang wajib, mana yang sunat, apa yang wajib, apa yang sunat. Itu kesilapan kita sendiri, taksir kita, cuai kita, leka kita. Tak nak ambil tahu. Jadi akibat dia kejahilan tu makan diri sendiri. Fitnah tu memberi kecelakaan pada diri kita semula. Kejahilan dalam beragama ni, belajar agama ni, jahil agama ni bala yang sangat besar. Bala yang sangat besar. Baik. Jadi wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad di dalam hati. I'tiqad makna percaya sungguh-sungguh dalam hati. Jangan berbolak-balik. Jangan berbolak-balik. I'tiqad, pegang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh, terima hati sungguh-sungguh. Itu maksud i'tiqad. Pegangan dalam hati. Pegang sungguh-sungguh apapun yang berlaku, apapun yang terjadi. Di mana sahaja kita berada, apa sahaja situasi kita, di mana sahaja waktu kita berada, begitulah i'tiqad, pegangan kita takkan berubah sekali-kali. Itu mana i'tiqad. Kalau waktu senang lain, waktu susah lain, waktu bahagia lain, waktu bergaduh, bercerai-berai lain, itu bukan i'tiqad yang sebenar. I'tiqad ni dia tak peduli bahagia ke, berkahwin ke, bercerai ke, duduk dalam taat ke, duduk dalam maksiat ke, tetap akidahnya gitulah, tak berubah. Itu panggil i'tiqad. I'tiqad yang sebenar gitu, dia tak berubah. Gilah mana pun, duduklah negara orang kafir pun, tetap pegangan dia seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Duduk dalam kaya, begitulah pegangan. Waktu dia miskin pun begitulah. Bukan waktu kaya lain, waktu miskin lain, waktu sihat lain, waktu dapat nikmat lain, waktu dapat bala lain, pegangannya terhadap Allah. Waktu dapat nikmat, Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang. Bila dapat bala, Allah tak adil, Allah zalim. Na'udzubillah min zalik. Jaga baik-baik tuan-tuan. Ini akidah. Ini rosak satu ni, rosaklah semua. Rosak satu ni, tak ada faedah hidup atas dunia. Rosak akidah, tak ada faedah segala amal yang kita buat. Tak ada faedah hidup atas dunia kalau akidah kita ni rosak. Tapi tak ramai orang risau rosak akidah. Kalau kenderaan rosak, kita risau.
Motor rosak, kereta rosak, risau, cepat kita pergi bengkel baiki. Akidah rosak, buat tak hati, buat tak tahu. Wallahiyazubillah. Baik. Jadi i'tiqad dan mengaku betul dalam hatinya dia akan tentu sungguh bersalahan. Apa maksud bersalahan tadi? Tidak serupa Allah Ta'ala, tidak sebanding, tidak secontoh, tidak semisal, tidak seumpama, tidak seperti. Bagi segala yang baharu. Makhluk baharu. Apa sifat kita baharu? Apa sifat kita? Sifat kita apa? Banyak tak? Banyak tak sifat kita? Ni kuliah terakhir ni. Saya janji tak datang dah bulan depan. Sifat kita apa? Kita mesti tahu sifat kita. Kalau tak, macam mana nak bezakan dengan sifat Tuhan? Apa sifat kita? Baharu. Okey. Apa lagi sifat kita? Berbentuk, bergerak diam, tebal nipis, panjang pendek. Apa lagi? Berjirim, berjisim, berpihak, bertempat. Kita kena tahulah tu sifat kita. Berbentuk, apa lagi? Berwarna, apa lagi? Berpihak, apa lagi? Berjarak, apa lagi? Bertubuh, apa lagi? Beranggota, apa lagi? Berhadapan, bertentangan, apa lagi? Banyak dah sifat kita. Berbau, bercahaya, macam-macam. Macam-macam. Bergerak, diam, betul? Betul tak betul? Apa ni jamuan apa? Betul. Maka Allah Ta'ala tak serupa dengan segala-gala tu. Kalau kita berbentuk, Allah Maha Suci dari berbentuk. Faham tu? Kalau kita bergerak diam, Allah Maha Suci dari bergerak diam. Apa lagi? Bertempat. Kalau kita bertempat, Allah Maha Suci dari bertempat. Kita berjarak, maka Allah Maha Suci daripada berjarak. Kewujudan kita bersangkut paut dengan masa dan waktu. Allah tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu. Kiaslah. Banyak. Kalau kias tak habis. Kalau nak sebut satu-satu tak habis nanti kan. Faham baik-baik tuan-tuan. Jangan main-main. Ba'akidah ya Allah. Jangan main-main lah. Kemudian faham, ngaji betul-betul, ngaji sungguh-sungguh, istiqamah ngaji betul-betul. Bukan untuk orang lain, untuk akhirat kita sendiri. Siapa bersungguh dialah yang beruntung. Siapa yang tak nak ambil tahu, menyesallah nanti. Sekarang tak nampak lagi. Penyesalan itu nanti selepas mati besok. Dan tidak menyamainya, tak sama. Sebutlah pada pihak mana, nak sebut tentang mana, nak serupakan Allah tu, makhluk tu dengan Allah, nak serupakan pada pihak mana, satu pun tidak serup, satu pun tak serupa, nak begini pun tak kena, nak kata begitu pun tak kena, nak berkata begini pun tak kena, sebab dia tak sama, tak serupa dengan segala sesuatu. Lalu setan pun bisik dalam hati kita, dah kalau Tuhan tu begini pun tidak, begitu pun tidak, begini pun tidak, macam mana sebenarnya Tuhan kau ni, dia kata. Lalu kita jawab, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala itu melainkan Allah. Engkau pun setan tak tahu. Kau pun setan, kau pun tak tahu setan. Cakap macam tu. Tak payah nak goda-goda. Tapi orang tak mengaji dia suka tak? Orang tak mengaji, peluang dia tak tahu, tak belajar, tak nak dengar, tak faham. Jadi mudahlah syaitan nak membisikkan benda-benda yang boleh merosakkan akidah, sebab dia tak tahu. Sebab tu syaitan benci orang ngaji tauhid, benci sangat-sangat orang ngaji tauhid. Peluang dia sangat tipis nak merosakkan akidah orang yang ngaji tauhid. Sebab setan ni di antara matlamat dia nak mengkufurkan kita. Itu nombor satu. Nak mengkafirkan kita. Nak memurtadkan kita, nak mensyirikkan kita.
Jadi kalau kita tak ada ilmu untuk mempertahankan akidah kita daripada ditipu oleh syaitan, maka tak mustahil lah, tidak mustahil. Dan syaitan tu tak pernah berhenti, tak pernah mengalah, tidak pernah berputus asa mencari jalan untuk merosakkan akidah. Dia cari kat mana, tak boleh sini dia cuba kat situ, tak boleh situ dia try kat sini. Kita pula duk peluk tebuh tak nak ambil tahu. Besarlah peluang ni. Besarlah peluang. Na'udzubillah. Mana dalilnya? Tadi kita dah tahu dah di antara sifat yang mesti bagi Allah, bagi Tuhan, dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Mana dalilnya? Mana bukti? Kita percaya, kita yakin, kita i'tiqad, kita mengatakan Allah tak sama dengan segala sesuatu. Mana dalilnya? Jadi mesti kita tahu dalil, mesti kita kena tahu bukti dia. Bukti itu kita mesti kena faham. Mesti kena faham, mesti kena tahu untuk diri kita sendiri. Walaupun kita tak boleh nak menceritakan, nak menguraikan bukti ini kepada orang lain. Cukup untuk diri kita sendiri. Aku tak percaya yang Allah itu serupa dengan yang lain kerana alasannya, dalilnya begini dalilnya. Cuma aku tak pandai nak khabarkan macam mana. Tapi contohnya kamu nak mengajak aku menyamakan Allah dengan begini dan begitu, tidak, aku tak akan terima sekali-kali. Sebab aku ada bukti yang Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ni dalilnya. Ada dah dalam kitab ni. Tak payah cari sendiri lah, ada dalam kitab ni, ngaji je dah. Ngaji je dah, dengar je dah. Dan fahamkan baik-baik dan ingat baik-baik. Laisa kamitslihi syai'un. Ni dalilnya, buktinya ada di dalam Al-Quran. Dalilnya, buktinya, bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak menyamai, tak sama, tak serupa dengan segala sesuatu pun. Buktinya yang menunjukkan atas pegangan itu, keterangan itu ada di dalam Al-Quran. Dalam surah Asy-Syura tu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itulah dalilnya. Di antara dalil banyak lagi, ini di antara dalilnya, bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Apa artinya? Tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu. Siapa yang kata ni? Siapa yang firman ni? Allah sendiri. Allah sendiri yang menyatakan bahawasanya zatnya tidak menyamai dengan sesuatu. Maka kita kena percayalah dah ayat Quran. Dah ayat Quran kena percayalah sungguh-sungguh. Janganlah pertikai lagi dah ayat Quran. Tidak ada seperti zat Allah sesuatu. Kalau nak ni lagi, tambah satu lagi, pun hujung dia. Tidak ada seperti zat Allah sesuatu pun. Tu nak bagi dia kuat lagi. Jangan main pun sebiji dah. Nampak pun ni tu. Tapi dia punya peranan kuat tu. Jangan seorang pun makan lepas ni. Kuat juga. Jangan seorang pun makan lepas ni. Dia lain sikit. Itu peranan pun tu. Tidak ada sesuatu pun. Nak taukidkan lagi, nak tahqiqkan lagi. Dan ialah Allah yang mendengar dan yang melihat. Sami' dengan makna yang maha mendengar, basir dengan makna yang maha melihat. Sifat sama' basar itu belum lagi, nanti akan datang sampai sifat ma'ani sana. Kita masih lagi di dalam huraian sifat-sifat salbiyah baru. Nanti akan datang ma'ani. Ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, insya-Allah. Dan bersalahan Allah Ta'ala, apa maksud bersalahan? Tidak serupa. Baru ngaji sekejap pandai dah, Masya Allah. Tempat lain tanya tak boleh jawab. Sini Masya Allah, hebat-hebat.
Dan bersalahan Allah Ta'ala, yakni tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan juga tidak menyamai. Itulah yang dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itulah yang dikehendaki dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, itu yang kita dah dengar lama, dengar dah, siap nyanyi-nyanyi lagi dah. Untuk hafal tu nasyid tu sifat 20, wujud qidam baqa. Allah wujud qidam baqa. Apa maknanya entahlah. Tapi pandai nyanyi. Dengan menghafal sifat 20 tu, wujud qidam baqa, sampai ke mukhalafah tu, kaunuhu ta'ala mutakalliman, apa tu baca mengundur pula daripada 20 bawa turun ke nombor 1. Punya hafal. Apa maknanya? Entahlah. Pocik hafal je. Tak lepas padu ain kalau hafal je tak lepas. Kalau sekadar menghafal 20 sifat 20 tu, hafal nama-nama sifat tanpa mengerti erti, maksud dan dalil, tak lepas lagi. Sebab itulah kena ngaji ni, kena ngaji. Kena dengar, kena ngaji. Nanti barulah kita faham apa yang kita hafalkan tu. Wujud Allah ni maksudnya gini. Bukti Allah tu wujud begitu. Baru. Baik. Jadi mukhalafah itulah yang disebut mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah tu makna Melayunya, maksudnya Allah tidak menyamai dengan segala sesuatu. Faham dah sampai situ? Faham tak? Faham boleh alih ya? Faham boleh alih. Nak alih ke tak nak? Tak nak? Diam je tu. Dan makna bersalahan itu 3 perkara. Sini dia nak hurai lagi tu. Nak hurai lagi, nak bagi halus lagi, nak menghaluskan lagi kefahaman kita tentang tidak serupa Allah dengan makhluk ni. Allah tak serupa dengan makhluk, betul dah, tapi masih lagi umum. Masih lagi umum tu. Ada lagi jalan-jalan, ruang-ruang syaitan nak menipu kita, ada lagi. Sebab tu ulama nak huraikan lagi supaya kefahaman kita tu lebih detail, lebih menjaga, lebih menyelamatkan. Nak rapatkan lagi. Dia punya pagar dia tu nak rapatkan lagi. Supaya jangan ada ruang dan peluang syaitan nak merosakkan akidah kita. Dengar baik, jangan tidur sekejap lagi. Jadi bersalahan Allah Ta'ala ni tu umum. Kalau nak halusi lagi, terbahagi kepada 3 jenis, 3 bahagian. Allah tak serupa dengan makhluk pada 3 bahagian. Yang pertama, secara umumnya saya sebut dulu. Yang pertama, zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Itu yang pertama. Nanti kadang dihuraikan. Yang kedua, sifat Allah tidak serupa dengan sifat kita makhluk. Yang ketiga, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan kita makhluk. Nampak tak tu? Jadi kalau kita tak faham dalam masalah ni, barangkali seseorang itu akan mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk pada salah satu daripada 3 ni. Ada kala seseorang hamba Allah itu jadi kafir, jadi murtad sebab menyamakan zat Allah dengan zat yang lain. Kadang-kadang seseorang itu jadi kafir, murtad, syirik sebab menyamakan sifat Allah dengan sifat yang lain. Dan kadang-kadang seorang tu jadi murtad, jadi kafir sebab mensyirikkan perbuatan Allah dengan perbuatan yang lain. Jadi sebab itu di sini dia nak huraikan 3 perkara ni supaya kita faham betul-betul. Bukan semata-mata menyembah berhala itu mensyirikkan, bukan. Banyak lagi benda yang kalau berlaku kepada seseorang hamba Allah yang asalnya beragama Islam ataupun mukmin, dia akan jadi kafir. Ni 3 benda ni kita kena faham baik-baik, 3 ni. Yang pertama, dia nak urai dah tu. Yang pertama tadi,
Jadi Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, terbahagi kepada 3 bahagian. Tak serupa pada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian yang pertama, bersalahan, yakni tidak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk ataupun dengan sesuatu yang baharu tadi pada pihak zatnya Allah. Zat tu apa maksud zat? Di diri. Zat tu makna diri. Kalau kita ni boleh dah kata tubuh kita. Ni tubuh saya ni, zat saya lah ni. Zat tu makna diri sesuatu. Ni kalau benda ni, ni zat dia begini. Ada bentuk begini, bulat begini, kerah begini. Ni zat dia ni. Ni zat dia. Kalau tudung ni zat dia begini. Kalau kain zatnya begini. Kalau kertas zatnya begini. Tu zat tu makna diri. Maka yang pertama ni nak menghuraikan kepada kita supaya kita faham betul-betul bahawasanya zat Allah, diri Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan segala zat yang zat makhluk tadi. Zat baharu mana zat makhluk lah, diri makhluk. Malaikat, Nabi, Rasul, angin, air, apa lagi? Syurga dengan isinya, neraka dengan azabnya, ikutlah zat-zat makhluk tadi, diri makhluk. Ni dia nak hurai dengan makna dia nak hurai ni. Allah, zat Allah Ta'ala, dengan makna. Apa makna zat Allah tak serupa dengan zat makhluk? Apa maknanya? Apa maksudnya? Ni maksudnya. Dengan makna ataupun dengan maksudnya, zat Allah Ta'ala, yakni diri Allah Ta'ala, bukannya jirim. Zat Allah bukan jirim. Jirim ni apa? Jirim ni sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan yang tertentu. Tu jirim. Kalau patut catat, patut tulis. Memanglah ni kan dah kena nasi goreng habis dah. Jirim-jirim ni maknanya sesuatu yang terjadi daripada unsur-unsur ataupun bahan-bahan. Unsur tu makna Melayunya bahan-bahan. Ni macam benda ni kan, benda ni nak jadikan diri benda ni, dia ada bahan dia, ada unsur, ada bahan dia. Plastik ke ikutlah. Ni bahan dia. Bahan-bahan ni Arab kata unsur tu bahan. Kita cakap Arab tak perasan. Unsur apa unsur dia? Unsur tu bahan. Sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang terdiri daripada bahan-bahan yang tertentu. Itu namanya apa? Jirim. Kain ni ada bahannya, kertas ni ada bahannya, angin udara ni ada bahannya, cahaya ada unsurnya, tanah ada unsurnya. Betul? Boleh faham tak cakap tu? Ingat tu, jirim ni apa-apa sahaja yang terdiri daripada bahan-bahan. Itu namanya jirim. Okey, kita sambung sekejap lagi bagi laluan azan insya-Allah. Jirim, berjirim. Faham kat sini, fahamlah dekat kitab lain dah sama je. Faham sini, faham kat kitab lain. Insya-Allah. ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله. الله أكبر الله
Rasulullah. Baik. Dan makna dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Bila sebut jirim ni sesuatu yang terjadi, sesuatu yang jadi. Maka pada Allah jangan digunakan perkataan jadi. Allah tidak jadi, Allah sedia ada. Faham tu? Jangan kata Allah tu jadi dengan sendiri. Jangan, salah tu. Kalau Allah jadi dengan sendiri, bermaksudnya asalnya Allah itu dia. Faham tak perkataan jadi? Allah jadi dengan sendiri. Salah. Kalau Allah jadi dengan sendiri, makna Allah ada permulaan tidak? Ada permulaan. Tu faham baik-baik. Jangan kata Allah tu jadi dengan sendiri. Salah tu, salah besar, jangan main. Kalau Allah jadi sendiri, maknanya dia baharu. Apa maksud baharu tadi? Ada betulkan. Ini betulkan kefahaman kita. Baik, jadi zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Bila sebut jirim tadi, sesuatu yang terjadi ataupun yang dijadikan daripada unsur-unsur bahan-bahan yang tertentu. Contoh macam tubuh badan kita ni, ni tubuh saya ni, tubuh tuan-tuan ni berjirim. Ada bahan-bahan yang Allah jadikan tubuh kita ni. Kalau secara kasarnya, tubuh kita ni terdiri daripada tulang, daging, urat saraf, darah, betul?
Lepas tu kalau nak halus lagi, darah tu sendiri ada bahannya, tulang tu sendiri ada bahannya, kulit tu sendiri ada bahannya, daging tu sendiri ada bahannya, tanah ada bahan, ada unsur yang Allah ciptakan tanah. Boleh faham tak sahabat tu? Itu namanya jirim. Baik, bila sebut jirim, apa sifat dia lagi? Jirim ni tadi dijadikan, betul? Jirim ni dijadikan. Bila sebut jirim, tahu dah tu mesti baharu ni. Bila sebut jirim, jisim mesti baharu, mesti ada permulaan, mesti asalnya itu jirim. Kemudian apa lagi sifat jirim? Dia wajib bertempat. Nampak tu? Dia kata bukannya jirim yang bertempat. Bila sebut jirim, bila sebut jisim, mesti, yakni wajib bertempat. Bila sebut jirim, bila sebut jisim, wajib bertempat, mesti bertempat. Sama ada kita tahu tempatnya ataupun kita tidak ketahui tempatnya. Yang pasti bagi jirim wajib bertempat. Bila sebut jirim mesti bertempat. Jirim, jisim mesti bertempat. Yang mengambil ruang, dia mesti ada ruang yang diambil. Kalau jirim tu besar, ruang yang diambil besar. Kalau jirim tu halus, ruang yang diambil daripada lapang ni halus. Ni lapang ni, tahu ni lapang ni ruang orang panggil. Kalau orang tu besar, ruang yang diambil besar. Daripada lapang ni orang panggil lapang yang mauhum. Ni lapang yang mauhum namanya. Nampak macam lapang, sebenarnya dipenuhi dengan udara. Nampak macam kosong, nampak macam tak ada apa-apa, sebenarnya penuh dengan udara. Namanya lapang yang mauhum, lapang mauhum. Jadi kalau tubuh yang benda tu tadi, jirim tu tadi, zat dia tadi kecil lah ruang yang diambil. Kalau besar surau ni, kan besar kan surau ni kan, maka besarlah ruang, besarlah tempat yang diambil. Gitu. Kita ni ibarat macam ikan dalam akuarium lah. Dalam akuarium tu nampak jernih, nampak macam tak ada apa-apa kan, tapi hakikatnya dipenuh dengan air. Kita nampak ikan tu dia berenang, pergi mari. Nampak macam kosong, tapi dipenuhi. Tubuh badan ikan tu tadi dikelilingi, diliputi oleh air tadi. Cuma air, udara ni jenis jirim, jisim yang lembut, yang boleh masukkan di antara satu dengan yang lain. Sebab tu dia boleh bergerak ikan tu, boleh berenang ikan tu. Kalau air tu beku keras, jangan kata berenang, nak kelip mata pun tak boleh. Ni kita ni boleh kelip-kelip ni sebab apa? Ni udara ni jenis makhluk Allah, jirim jisim yang seni, yang lembut, yang boleh bermasuk-masukkan. Kalau beku, udara ni beku contohnya, tak boleh bergerak kita. Ingat tu, bila sebut jirim, dia wajib bertempat, mesti. Jadi jangan lupa cerita asal tadi. Allah tidak seperti jirim. Allah tidak seperti jirim. Apa sahaja yang ada kena mengena dengan jirim, tidak ada kena mengena dengan Allah. Bila sebut jirim tadi, dia mesti bertempat. Bila sebut jirim, salah satu daripada dua kelakuan ni wajib bagi dia, sama ada bergerak ataupun betul tak? Bila sebut jirim jisim, dia tak bergerak, dia diam. Dia tak diam, dia bergerak. Itu sifat jirim. Maka sebab tu kita tak boleh nak kata Allah itu bergerak. Faham tak? Ataupun kita nak kata Allah itu diam. Tak boleh. Sebab gerak ataupun diam itu kelakuan bagi jirim. Sebab itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah menolak fahaman yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tempat, kerana tempat itu adalah kelakuan yang wajib bagi jirim. Faham baik-baik.
Kadang-kadang orang tanya, kenapa tak boleh terima pahaman dia orang tu yang kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, kenapa tak boleh? Inilah jawapan dia, ini di antara jawapan dia. Sebab tu suruh ngaji tak mau. Lepas tu, tolong Ustaz terangkan kenapa kita tak boleh ikut pahaman tu. Ngaji, jawapan dia kau mengaji. Sebab nak faham cerita tu kena ngaji daripada awal. Kena ngaji daripada awal, baru senang nak terangkan. Kan kalau kita nak terangkan, kita tak boleh duk iktikad Tuhan bertempat begini begitu kerana Allah Ta'ala tu bukan seperti jirim. Jirim tu apa pula Ustaz? Tu semua nak kena tempeleng kata. So ngaji tak mau. Ngaji lah, orang suruh ngaji tak nak pula. Lepas tu bila dikata jangan ikut pahaman-pahaman macam ni, menyalahi pahaman kita akidah ahli sunnah ni, pahaman kita Allah wajib ada, tetapi maha suci Allah dari bertempat, berpihak. Kenapa tak? Main-main ngaji. Ajak ngaji tak mau. Ni di antara makna ni. Kenapa akidah kita, fahaman kita menolak sekeras-kerasnya fahaman yang mengatakan Allah itu sebab tempat-tempat itu adalah sifat ataupun kelakuan jirim. Kalau kita kata Allah bertempat, serupa tak dengan kelakuan jirim? Serupa. Apa hukum serupakan dia dengan jirim? Syirik lah. Boleh faham tu? Perempuan tak perempuan, suri rumah tak suri rumah, kerja pejabat tak kerja pejabat. Ngaji akidah betul-betul. Jangan kata alah ni akidah ni bagi orang lelaki lah, dah kita biar sesat macam tu. Sebab tu ngaji akidah ni tak peduli lelaki perempuan, tua muda, suami isteri, kena ngaji akidah supaya akidah kita betul. Ngaji sungguh-sungguh. Sekejap je kan, lama ni pun nak habis dah, ke-9. Ni buka kitab pernah nampak mi goreng apa dalam ni. Kemudian ingat tu apa sahaja yang sangkut paut dengan jirim, jisim tak ada kena-mengena dengan Allah. Tadi kita dah katakan jirim dia bertempat, maka Allah tak bertempat. Jirim ni dia bersangkut paut dengan masa. Sejak mula dia tu dijadikan, ada masa dia tu. Ada masa dia. Jirim tu tadi, makhluk tu tadi dijadikan bila? Ada waktunya. Maka bila sebut jirim, jisim bersangkut paut dengan masa. Jadi Allah boleh tak kita nak katakan bersangkut paut dengan masa? Tak boleh. Kalau Allah itu bermasa berwaktu, maka serupalah kelakuannya seperti jirim. Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana tempat, walaupun di mana-mana tempat. Tambah angka 2 lah situ. Walaupun di mana-mana tempat, maha suci zat Allah dari bertempat walau di mana-mana tempat. Nak kata Allah di sini, Allah di situ, Allah tu ada tempat, cuma kita je yang tak tahu di mana hakikat tempat Tuhan. Tak, semua tu fahaman sesat lagi menyesatkan. Jaga baik-baik. Allah tu ada tempat, cuma kita tak tahu tempat Tuhan. Tempat Tuhan tak sama dengan tempat kita. Tu semua pembohong, pembongak. Jaga baik-baik. Tak kisahlah dia tu profesor ke, doktor ke, mufti ke, bila bawa pahaman macam tu jangan terima. Saya tak bertanggungjawab. Andai kata kalian terikut pahaman-pahaman itu, saya tak bertanggungjawab. Kita dah ingatkan. Kita bukan nak tengok dia profesor ke doktor, kita nak tengok akidah yang diajar tu betul ke salah. Dia tak ada profesor, dia tak ada doktor, dia orang kampung pakai kain pelekat tapi dia kata dia membawa pahaman yang betul, wajib kita kena terima. Bukan profesor tak profesor, bukan mufti tak mufti, tak peduli. Tak kisah orang dalam negara ke, mufti mana ke, mufti dalam negara ke, mufti atas langit ke, mufti atas langit ke, mufti planet Pluto ke. Dia kata Tuhan ada tempat, cuma kita je yang tak tahu. Dah membongak. Dan makhluk ini, walaupun di mana tempat, walaupun di mana, tak boleh kita nak kata Allah tu ada di mana-mana. Tak boleh. Jangan nak tiru perkataan orang gila. Jangan nak tiru perkataan orang yang gila dengan Allah tu lain.
Orang makam fana, orang dalam hal itu lain, itu cerita lain. Orang mabuk dengan Tuhan tu lain, tu tak boleh buat cerita tu. Itu luar kaedah. Di sisi dia tidak merosakkan akidah dia. Sebab dia bukan buat-buat gila. Dah memang akalnya binasa kerana terlalu asyik dengan Allah. Dia lain. Kita tak boleh, kita sedar ni, kita orang jadi sedar warah ni kena ikut syariat. Tak boleh kita nak saya cakap Allah ni ada di mana-mana. Tak boleh. Jangan buat main-main tuan-tuan. Jangan buat main-main. Sebab tu kalau kita ngaji dalam kitab-kitab tasawuf, kita tengok tu ada kalam-kalam aulia illah, kalam-kalam wali-wali Allah, yang mana mereka tu mabuk dengan Allah. Macam dia cerita ni lebih kurang macam kita cintakan dunia lah tuan-tuan. Macam orang ni kalau terlalu cintakan makhluk, dia mana-mana dia akan nampak mambang dia. Buka peti sejuk, Minah ada dalam peti sejuk. Minah, buka peti sejuk, Minah. Nak suap nasi, kau dalam pinggan, Minah. Asyik dia tu, akal ni tu dah gila dengan si Minah tadi tu, dengan si Polanah tadi tu, faham tak tu? Bukan buat-buat tu, dah bukan buat-buat. Akal ni dah memang begitu kerana terlalu dahsyat cintanya pada makhluk tadi. Begitulah juga ada hamba-hamba Allah yang terlalu dahsyat cintanya dengan Allah. Jangan kata tak ada. Jangan kata tak ada tuan. Jadi orang yang jenis macam tu keluar daripada kaedah. Dia tidak dipersalahkan kerana akalnya dah dibinasakan, dah terbinasa dengan keasyikan cintanya terhadap Allah. Sehingga hingga apa yang dia lihat ni semuanya mengingatkan dia kepada Allah. Itu maksudnya Allah ada di mana-mana tu. Yang kalam-kalam dia orang tu bukan bermaksud Allah tu bertempat di situ, bukan. Maksudnya di mana-mana ada tanda-tanda, dalil-dalil, bukti-bukti kewujudan Allah. Apa sahaja yang dia tengok, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa, semua tu mengingatkan dia kepada Tuhan yang menjadikan dia. Itu maksud kalam tu, bukan Allah tu bertempat di situ di sini, bukan. Jangan kita salah faham. Kita orang warah-warah ni kena ikut syariat. Tak boleh nak tiru-tiru orang mabuk bercakap begitu. Kita nak kata fana apa fana kita? Tengok perempuan seksi lalu duduk toleh lagi. Fana apa kita? Wali apa? Allah ada di mana-mana. Jangan buat-buat. Kalau kita dalam keadaan yang bukan tempatnya duk cakap macam tu, rosak kita. Jangan main. Tak payah nak berlakon-lakon wali, tak payah. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan kesamaran pada orang yang mendengar. Jangan. Walaupun maksudnya kita saja yang tahu. Faham tak tu? Saya cakap ni tuan-tuan, Allah ni ada di mana? Situ pun ada Allah, situ pun ada Allah. Boleh jadi bahaya tak tu perkataan? Padahal saya faham apa yang maksud saya nak sampaikan. Tuan-tuan tak faham, boleh merosakkan tuan-tuan. Sebab tu haram cakap macam tu. Jangan kita nak nunjuk yang kita ni tahu ilmu gini, duk sebut benda pelik-pelik dekat orang ramai, nak orang tahu yang kita ni konon-kononnya ada tahu benda-benda hebat-hebat. Jangan tuan-tuan. Jangan main-main. Haram kita duk sebut benda-benda macam tu. Walau di mana-mana tempat sekalipun, maha suci Allah daripada bertempat di mana-mana. Kalau ada pahaman-pahaman pandangan, perkataan-perkataan yang mengatakan demikian, maka wajiblah kita takwilkan, huraikan, terangkan apa maksud yang sebenar-benar. Jangan duk cakap macam tu lepas tu tinggal. Orang tertanya-tanya, wallah ni rupa di mana-mana ni. Dah bahaya, jangan main-main. Jangan main-main, haram hukumnya kita cakap macam tu. Dan makhluk ini, makhluk ni, kita ni, makhluk ni semuanya jirim yang kita ni makhluk ni semuanya berjirim dan bertempat. Kita makhluk ni semua berjirim, semua bertempat. Allah tidak berjirim, Allah tidak bertempat. Tu orang-orang tu, ini semuanya af'alullah,
pergerakan saya ni af'alullah, ciptaan Allah, mudah kita nak faham. Orang yang mengenal Tuhan, bila dia tengok apa pun saja akan mengingatkan dia kepada Allah. Dia tengok ni, dia akan diingat Allah. Dia tengok apa saja, perasaan dia, rasa dia, fikiran dia, gerak diam dia, itu menolong dia mengingatkan hatinya kepada Tuhan yang menciptakan benda itu. Perasaan dalam hati kita ni tuan-tuan, makhluk. Boleh tak ada perasaan seronok ataupun sedih dalam hati kalau tidak dijadikan oleh Allah? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh timbul dalam hati kita perasaan sedih, seronok, begini, begitu kalau tidak ada Tuhan yang menjadi. Jadi benda-benda ni lah yang menolong dia mengingatkan kepada Allah. Tak sama macam kita ni, orang awam ni kena tengok benda hebat-hebat baru mengingatkan kita kepada Allah. Nak tunggu bala besar baru ingat Allah. Nak dapat nikmat yang hebat-hebat baru teringat ya Allah. Tapi benda yang remeh-remeh macam ni tak menolong kita pun mengingat kepada Allah. Padahal sama ke tidak? Sama je. Langit bumi dengan debu yang halus tadi, sama tak dua-dua tu dijadikan oleh Allah? Tapi bila kita tengok, kalau macam kita ni tengok langit, tengok bulan bintang, akan mengingatkan subhanallah, maha hebat ya Allah. Ni semua tanda-tanda kewujudan kau, tanda kebesaran kau ya Allah. Betul dah. Tapi bila tengok debu, ada tak hati kita macam tu? Ada tak? Dah. Kan? Padahal sama ke tidak? Sebesar-besar planet tadi tu, matahari, bulan bintang dengan debu yang halus tadi, sama tak? Makhluk dah. Dia boleh wujud tak kalau Tuhan tak jadikan? Tak boleh wujud. Walau sebuti zarah pun, walau sebuti debu pun takkan boleh wujud, melainkan Allah lah yang kehendak menjadikan dia. Ni gerak-geri kita ni. Boleh ke saya ni bergerak diam ni kalau tidak dijadikan oleh Allah? Mustahil. Maka orang yang mengingat, yang betul-betul kenal Allah, gerak diam dia pun mengingatkan dia kepada Allah. Gerak diam dia pun mengingat kepada Allah. Nak suap mi goreng pun mengingat kepada Allah. Nak mengunyah pun mengingat kepada Allah. Nak menelan pun mengingat kepada Allah. Boleh rasa mi goreng tadi sedap tak sedap, siapa bagi rasa tu tuan-tuan? Minum kopi, rasa kopi, makan gula, rasa manis, ambil garam, rasa masin, siapa yang jadikan tu? Kalau bukan Allah. Betul tak? Jadi orang-orang yang betul-betul arif billah tu, mengenal Allah tu, benda tak kisah, benda besar, benda kecil, benda remeh, benda tak remeh, semua tu menolong, mengingatkan hatinya kepada Allah. Tak sama macam kita. Kita ni hati kita banyak masalah. Hati kita ni banyak dihijab dengan hal-hal dunia. Hati kita banyak dosa, banyak maksiat. Sebab tu nak ingat Allah kena benda yang betul-betul besar, betul-betul hebat, baru ya Allah. Gitu. Kalau setakat boleh baca Fatihah, boleh qiyam, boleh rukuk, boleh takbir, tak menolong mengingatkan hati kita kepada Allah lah yang menjadikan benda tu. Sebab tu orang tu dalam solat dia sepenuh-penuh hatinya mengingat kepada Allah. Dia boleh berfikir, boleh terlintas dalam hati nak solat, dia boleh qiyam, dia boleh rukuk, dia boleh baca, boleh keluarkan suara, lidahnya boleh bergerak, dia boleh faham tentang selok-belok sembahyang, nak buat apa lepas ni, nak buat apa lepas ni. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kita tak teringat benda macam tu. Dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu, kalau dah begitu, dah faham begitu, tidak boleh, tak boleh di sini dengan makna haram lagi merosakkan akidah. Tu tak boleh noh. Kalau begitu tidak boleh, makna tak boleh ni haram lagi merosakkan akidah. Tak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Tak boleh kata macam tu. Haram kata macam tu. Maka jika didapati di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis barang yang memberi waham, menyerupai dan bertempat. Kalau kita baca Quran, baca hadis, lalu diterjemahkan kepada bahasa kita Melayu, jadi zohir terjemahan ayat Quran dan hadis tadi, zohirnya seolah-olah
menyamakan Allah dengan makhluk. Boleh faham tak tu? Sebab ayat Quran ni kalau tak dijemahkan dalam bahasa kita, tak ada kesamaran pun kita, sebab memang kita tak faham. Kan? Kita tak faham baca laisa kamitslihi syai'un yadullahu fawqa aydihim. Ada kesamaran tak? Tak ada kesamaran sebab kita tak faham. Tapi bila diterjemahkan kepada bahasa kita, kalau terjemah bulat-bulat, terjemah bulat-bulat, ambil bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, yadullah, terjemah Melayu, tangan Allah. Yadun dengan mana tak? Tangan. Bukankah Allah tak serupa dengan makhluk ni? Tapi kenapa pula dalam ayat ni kata tangan Tuhan? Boleh faham tak tu? Kan dah timbul kesamaran tu? Kan dah timbul keraguan tu? Kan dah timbul kesangsian tu? Kata Allah tak serupa dengan makhluk. Tapi kenapa pula di ayat ni kata ada tangan Tuhan, ada wajhullah, ada muka Tuhan? Jadi situlah timbul kesamaran. Jadi nak buat macam mana tu? Nak buat macam mana? Sebab ayat yang tadi laisa kamitslihi syai'un tu pun ayat Quran juga. Yang tadi tu pula pun ayat Quran juga. Tadi kata Tuhan tak serupa, laisa kamitslihi syai'un, dia tak serupa dengan sesuatu. Tiba-tiba pada ayat yang lain disebut pula yadullah ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman itu di atas. Itu dah menimbulkan kesamaran. Kesamaran apa? Seolah-olah Tuhan tu macam makhluk. Okey, habis ni kita habislah. Yang habiskan satu ni je. Kalau lepas raya tak tahulah saya hidup lagi ke tidak, tak tahu, tak sempat nak beritahu. Menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihat, nama dia. Ayat apa tuan-tuan? Mutasyabihat nama dia. Ayat mutasyabihat. Dan hadis mutasyabihat. Baik, bila kita jumpa ayat-ayat Quran yang mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat, yang mana maksudnya tu menimbulkan kesamaran dalam hati kita, bukan ayat Allah tu ada kesamaran, tak. Maha suci kalam Allah dan hadis Nabi daripada keraguan kesamaran, tak. Kita yang ragu nak faham, kita yang samar nak faham maksud ayat tu. Bukan ayat Quran tu ada kesamaran, tak. Kita yang kesamaran nak fahamkan ayat tu. Al-Quran tu la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan kesamaran di dalamnya. Cuma kesamaran tu wujud dalam hati kita, Jadi bila dah jumpa ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat ni, nak buat macam mana? Maka wajib ditakwil. Wajib ditakwil. Takwil ni makna dipalingkan maksudnya, dipalingkan maksud ayat tu. Jangan pakai zahir makna ayat tu, kerana zahir makna ayat tu menimbulkan kesamaran pada kita. Faham tak? Jadi bila jumpa ayat macam tu, wajib ditakwilkan, dipalingkan maksudnya, bukan nak mengubah ayat Quran. Kena takwilkan akan dia. Sebab apa nak takwil tadi? Supaya lepas, supaya selamat daripada syubhah itu, supaya hilang kesamaran. Itu tujuan takwil tadi, nak menghilangkan kesamaran. Sebab kalau pakai zahir, memang kesamaran. Tuhan ada tangan. Tuhan ada tangan. Tuhan duduk di atas. Di atas tu pihak. Bukan ke pihak atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar, depan, belakang, ni kelakuan jirim jisim. Tiba-tiba kata Tuhan di atas pula, bulan di atas, langit di atas, malaikat di atas, Tuhan di atas juga ke? Dah timbul kesamaran. Nampak tak tu? Maka bila jumpa ayat-ayat yang macam tu, namanya ayat mutasyabihat. Nama dia ayat mutasyabihat. Maka wajib ditakwilakan dia, wajib dipalingkan maksudnya, ditafsirkan maksudnya, supaya lepas, supaya selamat daripada syubhah, supaya selamat daripada kesamaran. Syubhah itu makna kesamaran. Sama ada takwil itu dengan takwil ijmal. Takwil ni pula ada dua jenis. Satunya takwil ijmali, seperti takwil ulama salaf.
Ini salaf ori, bukan salafi palsu. Faham baik-baik? Ini baru betul-betul salafi ya ni. Bukan ada segelintir sekarang ni yang mengaku salafi, padahal pegangan dia bukan macam ni. Jaga baik-baik tuan-tuan, jaga baik-baik. Dia kata kami salafi. Ni salafi yang betul-betul yang macam dalam kitab ni sebut. Hati-hati. Sekarang kita sampai. Boleh lambat sikit main. Janji bulan depan saya tak datang. Janji saya datang. Saya tak datang. Marah-marah lah, ikut lah. Saya tak datang lah minggu depan. Minggu depan tak datang, bulan depan pun tak datang. Lepas raya tak tahu lagi lah. Ataupun takwil akan dia atas jalan tafsil, sebab nak sampai ni kan tergantung ni kan ni. Kalau tak habiskan kan tergantung. Seperti takwil ulama khalaf. Tak apa, kita cuba ringkas-ringkaskan nanti insya-Allah. Maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Ni bila diterjemahkan ayat ni dalam bahasa kita, tengok tu, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan. Bila saya sebut tangan, apa yang tuan-tuan segera faham? Apa yang cepat menangkap dalam fikiran tuan-tuan bila saya sebut tangan Tuhan? Apa yang segera tuan-tuan tangkap bila dengar perkataan tangan ni? Dah tentulah kita akan faham dah, sebab tangan ni kita dah biasa tahu dah. Bila sebut tangan, ada jirimnya, ada jisimnya, ada bentuknya, ada jarinya, ada kukunya, betul? Jadi itu yang namakan kesamaran tadi tu. Bermula yadullah, bermula tangan. Bila sebut tangan dah terbayang. Dah cuba nak membayangkan dah cuba nak mencari-cari tangan Tuhan ni macam mana tak bahaya tu. Maka ayat ni lah contoh nama ayat mutasyabihah tadi. Okey, berkata salaf. Berkata salaf yang original. Berkata salaf yang sebenar-benar salah, bukan palsu. Pada tafsirkan ayat itu begini, bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Makna perkataan yadun yang pertama itu, yadullah itu tidak dihuraikan dengan apa pun. Tidak dihuraikan dengan apa pun. Yadullah, apa maksud yadullah? Wallahu a'lam. Itu salaf punya pegangan. Dia tak terjemah yadullah dengan makna tangan Tuhan dah. Dia tak terjemah. Dia tak terjemah seperti mana salafi palsu. Salafi palsu dia terjemah macam mana? Yadullah bermula tangan Tuhan. Tuhan ni ada tangan, tapi tangannya tak serupa dengan tangan makhluk. Itu salafi palsu. Jaga baik-baik. Dia kata Allah tu ada tangan, tapi tangan Allah tak serupa dengan tangan makhluk. Kita boleh cari macam mana agak-agak ni tangan Tuhan tu tak serupa. Ada tangan tapi tangan dia tak serupa, macam mana duk tidur pun mikir, sambil buat kerja pun mikir tangan Tuhan tu. Tuhan ni ada tangan, cuma tangan dia tak serupa dengan tangan kita. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan, tolak pahaman ni. Jangan pakai. Yang sebenar-benarnya salafi, yadullah apa? Wallahu a'lam. Apa maksud yadullah? Wallahu a'lam. Serah pada Allah, kita beriman dengan ayat itu. Apa kehendak yadullah? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Bukan kata tangan Tuhan. Biasa dengar tak? Ada penceramah kata tangan Tuhan tak serupa dengan tangan makhluk. Biasa dengar tak? Biasa ikut. Jangan tuan-tuan. Jangan. Bukanlah lafaz yadun itu dengan makna tangan. Nampak tak tu? Bukan yadun dengan makna tangan, bukan. Kalau salafi yang sebenar-benar, yadun bukan makna tangan. Dia tak hurai. Yadun apa maksud? Wallahu a'lam. Serah kepada Tuhan lah. Yadun tu apa? Serahlah kepada Allah. Kita beriman dengan ayat itu. Tu baru salafi ori. Ini Tuhan ada tangan, tangan Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tuhan ada muka, muka Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tuhan ada tempat, tempatnya tak sama macam tempat kita. La ilaha illallah. Kita orang kampung hanggu. Sebab yang cakap tu tadi doktor. Jangan main tu, doktor orang cakap tu. Oi, mengaji tinggi.
Tak kira doktor tak doktor. Jaga baik-baik Kalau kerana jikalau yadun dengan makna tangan maka tidak dinamakan lagi ayat mutasyabihat. Kalau yadun tu terjemah terang-terang bulat-bulat pakai zohir dengan makna tangan, memang tak adalah lagi kesamaran yang memang Tuhan tu ada tak? Tangan. Kalau yadun tu terjemah dengan tangan, tak ada kesamaran lagi dah. Dah memang Tuhan tu ada tangan lah maksudnya. Tak adalah kesamaran lagi. Sebab itu jangan diterjemahkan yadun tu dengan makna tangan. Kalau nak ikut salafi yang dalam kitab ni, serah bulat-bulat kepada Allah. Tak ada terjemahan tangan tak serupa dengan makhluk, mata Tuhan tak serupa dengan mata makhluk. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main. Ada yang lagi berat daripada tu lagi. Dia kata Tuhan ni menggulung langit dengan tangan dia. Besok nak kiamat, Tuhan tu ada tangan, dengan tangan Tuhan tu lah Tuhan akan gulungkan langit ni. Alhamdulillah. Dah kita dah bayang macam-macam dah. Tu nak menyelamatkan daripada membayang-bayangnya tu. Bahaya. Setan ada je dia tunggu ni, standby. Standby dia ni nak nanti peluang ni. Dan berkata ulama khalaf pula pada mentafsirkan ayat itu begini. Bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Maksudnya perkataan yadun tadi dia tak terjemah dengan tangan. Yadun dengan makna kekuasaan Allah. Ada tak keraguan yang Allah tu berkuasa? Kesamaran tak Allah berkuasa? Dah memang Allah berkuasa. Apa nak kesamarannya? Jadi diterjemahkan yadullah dengan makna kekuasaan Allah. Selamatlah daripada kesamaran nak menyamakan dia dengan sesuatu tadi. Itu maksud dia. Pada mentafsirkan bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu, maka lafaz yadun ditafsirkan, ditakwilkan dengan makna qudrat. Yadun dengan makna qudrat, yadun dengan makna kekuasaan Allah. Begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihat berlaku takwil antara dua kaul, dua golongan itu sama ada salaf dan khalaf. Bila jumpa ayat yang mutasyabihat, hadis yang mutasyabihat, mesti takwil, ikut salah satu ni. Sama ada salaf ataupun khalaf. Kalau salaf, serah bulat-bulat kepada Allah. Kalau khalaf, ulama dah siap buat dah, tak payah kita nak reka-reka takwil sendiri, ngaji je dah. Cukuplah sekadar itu. Saya minta ampun maaf banyak-banyak ambil masa tuan-tuan. Minta ampun maaf banyak-banyak lah. Dan dengan demikian sampailah kita kepada penutup kelas kita, penangguhan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, kita doa kepada Allah mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti semuanya diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat kita perbetulkan dan perbaiki Ramadan kita yang lagi akan datang insya-Allah. Dan di kesempatan ini saya nak minta ampun maaf banyak-banyak salah silap saya. Dulu pada 9 ni lagi. Ada lagi tuan-tuan. Saya janji saya akan datang insya-Allah. Pasal ini minggu 2 9. Tengok sambil-sambil dia tengok jadual baru nak monteng cadang. Ini di solat lah. Okey baik. Tapi minggu yang akan datang tak jadi itu kata penutup tu saya tarik baliklah. Tapi minta maaf lah juga ambil masa tuan-tuan. Adalah hikmah tu. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekali lagi, tapi yang akan datang ni bukan tauhid dah. Kitab Muniyatul Musalli bab solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahli kuturi unsa wa dzakara sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Masya-Allah. Semua aja rawat je. Asyhadu Allah. haula wala quwwata illa billah. Ustaz nak doreh warna cuti tu salah. Tak tadi tanya korban dah habis. Ada lagi. Boleh. Tak boleh. Boleh. Haula wala quwwata illa billah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد